Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam. Salam reformasi kepada rakan-rakan yang menonton kita bersama kita pada malam ini. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang bersama kita pada malam minggu ini. Kita beristirahat sambil mendengar saya live insya-Allah pada pukul 10 malam ini, supaya kita dapat melihat satu update terbaru mengenai politik, perihal politik semasa kita. Seperti yang anda semua mungkin sedia maklum, saya Iswardi Morni, dan saya mohon kepada rakan-rakan yang ada di dalam page kita ini agar tolong share kepada rakan-rakan yang kita ada. Itu aja cara untuk kalau kita nak meningkat dan menaikkan rating kita, dan supaya kawan-kawan kita dapat maklumat terkini mengenai isu yang kita ada pada hari ini insya-Allah. So ada beberapa perkara yang berlaku hari ini sangat menarik yang untuk kita kupas dan lihat dan kita nilai dalam kacamata serta bentuk yang tersendiri. Number one, saya akan bercakap sedikit tentang Sarawak sebab saya tak sempat tadi buat live tentang Sarawak sebab saya masih buat retreat dengan rakan-rakan saya. Ni kalau siapa nak tengok rakan-rakan saya ni, saya pusing. Belum lagi, saya pusing dulu. Okey. Ini kawan-kawan saya di depan-depan, sahabat-sahabat. Ada yang kat luar lagi, masih ada yang kat luar lagi sebab tu kosong dekat depan ni. So sekarang ini masih ada dekat sini insya-Allah, dan mereka bersama dengan kita dalam retreat kita pada hari ini di kawasan Lundu, Sarawak. Cantik tempat dia, pemandangan dia sangat cantik. So siapa-siapa yang berminat bolehlah datang ke Sarawak untuk kita melihat suasana tepi pantai. Chalet dia pun sangat menarik, luas, dan ini merupakan bilik seminar yang kita boleh gunakan. InsyaAllah kawan-kawan, saya kata bahawa apa yang kita akan bawakan hari ini adalah dua perkara. Saya tak sempat live tadi berkenaan dengan Sarawak, jadi saya akan menyentuh sedikit tentang Sarawak, berkenaan dengan politik Sarawak dan juga bagaimana situasi yang akan berlaku dalam masa yang terdekat ini, dan apakah GPS dan PSB ini mampu untuk nak menguasai politik Sarawak ini. Apakah tujuan PSB itu diwujudkan? Adakah dia benar-benar untuk membela nasib Sarawak, ataupun dia hanyalah salah satu parti yang diwujudkan bagi memecah belahkan Pakatan Abang Jo serta Pakatan Harapan di dalam Sarawak itu sendiri. Okey. Kemudian saya akan menyentuh mengenai pertemuan Amanah dan DAP berjumpa dengan Tun hari ini. Apa tujuan mereka sebenarnya nak berjumpa dengan Tun? Kenapa mereka membelakangi Parti Keadilan Rakyat? Adakah mereka membelakangi Parti Keadilan Rakyat? Itu persoalan yang kita akan bawakan hari ini. Adakah mereka benar-benar membelakangi Parti Keadilan Rakyat, ataupun itu sekadar kalau kita tengok strategi ataupun perancangan yang memang dibuat? Kenapa tidak ada pertemuan di antara Parti Keadilan Rakyat dan sebagainya? Kenapa Amanah dan DAP saja yang pergi berjumpa dengan Tun? Apa sebenarnya taktik-taktik dan apa sebenarnya perancangan dan apa sebenarnya yang telah berlaku? Adakah PKR telah ditinggalkan? Sedangkan beberapa hari yang lalu Pakatan Harapan telah mengemukakan suatu kenyataan akhbar bahawa Pakatan Harapan ini akan tetap bersama dan membawa Bandat Rakyat, iaitu mengangkat Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Takkan dah beberapa hari terus nak khianat dengan dengan perjanjian dan dengan apa yang telah dimeterai sebelum ini, insya-Allah. Okey, so mula-mula kita akan menyentuh berkenaan dengan Sarawak terlebih dahulu. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, dia Datuk pula. Ialah Abang Johari ni, Abang Zohari nama betul ya, Abang Zohari bin Tun Abang Haji Openg ni, dia menabur banyak janji kepada rakyat Sarawak. Sejak memegang kuasa selepas meninggalnya arwah Tok Nan, maka beliau telah mengambil alih kuasa, dan dalam pengambilan alih kuasa itu dia telah membuat banyak janji kepada rakyat Sarawak. Masalahnya Abang Jo ni, adakah dia dilihat sebagai favorite choices among di antara apa yang dipilih oleh Tun Taib Mahmud? Sebenarnya kalau kita tengok, suka atau tidak, diketahui atau tidak, di belakang Abang Jo still Taib Mahmud. Keputusan itu masih lagi diputuskan oleh Taib Mahmud, sedangkan Abang Jo sendiri tidak mempunyai sebarang apa-apa keputusan pun mengenai apa yang sepatutnya dia boleh lakukan. Kalau kita tengok, umpama kita boleh katakan Abang Jo ni seumpama puppet saja, seumpama patung kepada Taib Mahmud saja. Sedangkan orang yang sebenarnya di belakang Abang Jo adalah Taib Mahmud yang menentukan hala tuju politik, projek-projek, kroni-kroni yang ada di Sarawak ini. Of course, kalau kita tengok dalam keadaan yang sekarang ini, penting untuk menjaga kepentingan kroni-kroni. Penting untuk mereka menjaga kepentingan
dia punya company-company yang berkaitan dengan apa yang ada di sini. Sebab kata kawan saya tadi, mana dia? Dia dah hilang dari tadi dia. Dia kata kalau kita tengok, siapa YB yang masih kekal kaya sehingga sekarang? Kalau kita tengok, siapa yang YB masih kekal kaya sehingga sekarang? Kita tengok tak ada kecuali beberapa orang. Yang lain itu yang hanya kekal kaya hingga sekarang adalah Taib Mahmud. Kerana Taib Mahmud ini dia pandai menggunakan strategi dia untuk memastikan orang itu senang pada waktu itu. Taktik yang sama UMNO pakai, taktik yang sama Azmin pakai. Tugas dia adalah ambil orang yang dia nak ambil, dia bagi jawatan, dia bagi pangkat, dia bagi kedudukan, dia bagi projek hanya sekadar untuk lifetime dia pada masa itu. Tapi selepas itu dia akan habis setakat itu saja. Yang penting objektif dia tercapai. Yang penting apa yang dia nak capaikan itu tercapai. Saya tanya macam Abang Jo umpamanya. Abang Jo merupakan pemimpin bagi saya lah. Pemimpin Sarawak yang setakat ini paling lemah. Paling lemah. Even dalam menghadapi krisis yang kita ada sekarang ni pun masih lagi dalam keadaan yang paling lemah. PRN Sarawak, Pilihan Raya Negeri Sarawak akan berlaku tidak lama lagi. Kalau kita tengok daripada segi apa yang ada sekarang ini, Abang Jo kalau dia pandai menangani krisis, contohnya COVID-19, kalau dia bijak menangani krisis ini dia boleh gunakan untuk untuk memutarkan sokongan rakyat kepada beliau. Tetapi beliau gagal menggunakan kemudahan yang ada. Saya bagi contoh, baru-baru ini dia berjanji bahawa tiap-tiap bulan sepatutnya bantuan kasih sayang Sarawak, whatever nama dia lah, BKSS ke apa nama dia, BKSS, bantuan kasih sayang Sarawak, kononnya hendak diberikan setiap bulan selama 6 bulan kepada orang bujang dan juga kepada mereka berkeluarga, betul? Yang berkeluarga dan ada yang bujang pun. Tetapi apa yang dapat, yang bujang 500, sepatutnya one off 500, tapi yang berkeluarga akan dapat 250 selama 6 bulan. Tetapi yang berkeluarga dah dapat belum? Berapa bulan dah dapat? 2 bulan. Lepas tu bulan ketiga? Belum. Yang bujang dah dapat belum? Belum. Janji yang nak diberikan tak dapat. Kalau kita tengok, kenapa? Isunya kenapa? Kalau kita baca dalam audit report, Sarawak ni mempunyai reserve yang paling besar di Malaysia. Reserve Sarawak di Malaysia ada 31 bilion. Di mana 31 bilion itu disimpan di dalam fixed deposit. Dia disebut dalam audit report tu dalam pelaburan. Okey. Dan hanya ada 12 juta dalam account. Okay, that's fine. Tak apa, tak ada masalah. Dan kita tahu fixed deposit ni sifatnya cair. Dia liquid. Dia can easily be liquidate. Dia bukan macam kita beli rumah atau kita beli aset. Aset ni dispose of asset, dia akan 3 hari kita dah boleh keluar. Isu dia, kenapa tak digunakan duit reserve itu untuk membantu rakyat Sarawak? Kenapa kita tak gunakan duit reserve itu untuk membantu rakyat Sarawak? Okey, duit reserve itu sudah digunakan untuk membantu rakyat Sarawak. Okey, kalau betul ada, berapa? Bagaimana anda menggunakannya? Ke arah mana anda menggunakannya? Siapa yang dapat manfaat daripada situ? Ketulusan ini kita masih tidak jelas berkenaan dengan apa sebenarnya berlaku dan ke mana duit tersebut dibelanjakan. Sebaliknya kita dapat informasi bahawa mungkin duit-duit itu diambil daripada sumber-sumber yang tidak sepatutnya. Jadi yang ni saya tak boleh nak reveal dulu lah. Kita tunggu keadaan di mana sebenarnya dia ambil duit BKSS ini untuk kononnya membantu rakyat Sarawak. Adakah benar ia gunakan untuk membantu rakyat Sarawak? Baru-baru ini saya juga dapat email dan juga dapat inbox daripada beberapa orang, bukan setakat di Sarawak tetapi di Semenanjung Malaysia, berkenaan dengan company-company yang sudah pun mendapat bantuan daripada SOXO. Kononnya untuk memberi bantuan kepada pekerja-pekerja. Sebaliknya ada di antara company ini mengambil dia ambil kesempatan, dia guna duit itu sebaliknya untuk apa? Dia guna duit itu untuk kepada benda lain dan dia potong gaji pekerja. Sepatutnya dalam keadaan sekarang ini dia tidak boleh memotong gaji pekerja tanpa alasan dan tanpa sebab. Sebab bantuan kerajaan itu sudah sampai dan sudah diberikan kepada mereka. Persoalan ini yang menjadi satu benda yang bermain di fikiran kita. Itu janji pertama. Kedua, kalau kita ingat, bagi orang Sarawak mungkin dia ingat, pada tahun 2017 kalau tak silap saya, rombongan Saripah Hasidah, Adun Semariang, tempat saya, dan juga beberapa orang lain pergi ke London. Kononnya nak mengambil dokumen Malaysian Agreement 1963 yang saya boleh download Google je boleh dapat.
Saya buat download Google tebal ni saya jumpa. Tapi kononnya dia pergi ke London, kononnya selepas dia balik London sebulan dia akan bentangkan penemuan menarik tersebut. Tapi sehingga sekarang kalau kita tengok dah 3 tahun berlalu, kita tak tahu pun apa yang dia jumpa. Mungkin kita tahu apa yang dia beli kat London je lah. Lain daripada itu kita tak tahu. So dia kata pergi ke sana, kononnya berkorban untuk rakyat, kononnya untuk membawa balik MA63, tetapi akhirnya perkataan MA63 ke perkataan berkorban untuk rakyat itu hanyalah cara untuk dia nak ambil dan juga dapatkan undi pada waktu itu. Masa itu sebelum PRU 2018, betul So digunakan taktik itu, konon-kononnya nak membela rakyat pergi ke London, nak dapatkan MA63, tapi sampai sekarang tak tahu MA63 itu apa. Kemudian tiba-tiba Petronas lawan Sarawak. Oh, Sarawak telah menang saman kepada Petronas. Soalan kita, menang apa? Apa yang kita menang sebenarnya? Apa yang Sarawak telah menang di dalam saman Petronas tu? Kita kata kita dapat letakkan tax 5% ke atas Petronas. Tahu tak, kalau kita taxkan mana-mana company, it's a cost to the company. Bila ada cost kepada company, company tak ada masalah. Kenapa? Sebab dia akan transferkan cost itu kepada pengguna. So barang yang akan mahal, barang siapa? Pengguna yang akan mahal. Company tak ada masalah. Isunya, kalau sekiranya dia tak mampu untuk nak tanggung kos tersebut, berkemungkinan Petronas pun tak nak pergi cari gali kat negara kita. The only reason Petronas nak cari gali kat Sarawak ni, sebab dia ada agreement, Petroleum Development Act, tak nak Petronas kena gali dekat Sarawak. Suka atau tidak, Petronas kena gali dekat Sarawak. Itu satu lagi janji Abang Jo. Petros, apa jadi dekat Petros? Petroleum Sarawak, kononnya Petronas, Petroleum National. Petros, Petroleum Sarawak. Dia nak buat, dia punya cerita tu macam orang kata apa, sembang babi terbang lah. Itu senang. Kalau dia sembang tu, babi pun boleh terbang. Tetapi cerita dia tu, nak buat Petros, dia letaklah 500 juta untuk nak buat company minyak. Bang, 500 juta tak cukup nak buat company minyak, bang. 500 juta tak cukup nak buat company cari gali minyak. Buat beli equipment tu saja billion cost dia. Billion. Akhirnya, apa jadi dengan Petros sekarang ni? Website pun tak ada. Apa jadi dengan Petros yang company di spend 500 juta, duit rakyat, duit tuan-tuan, puan-puan, duit saya yang digunakan untuk mewujudkan Petros. Apa yang jadi kepada Petros sekarang ini? Bukan saya kata Petros dia tak wujud, ada. Tapi apa yang dia buat? Dia wujudkan Petros tu dah bertahun. Sepatutnya you spend 500 million tu, instead of spending kan kepada company yang kita pun tak tahu nak buat apa, you boleh spend 500 million tu, boleh selesai masalah orang-orang kampung yang tak ada air, yang tak ada api. Itu masalahnya sekarang ni, bila mana orang-orang pemimpin-pemimpin ini, dia tidak, saya tak kata tak kreatif sebenarnya. Tetapi bila dia dikekang oleh tauke-tauke, bila keputusan dia ditentukan oleh tauke-tauke, tauke-tauke ini yang akan menentukan, oh, saya nak tolong rakyat, tauke akan kata, oh, tak boleh tolong rakyat, aku tak untung kat situ. Tapi kalau kau buat jambatan dekat sini, kalau kau buat Petros ini, kalau kau buat ambil tanah NCR ini, maka yang itu kami nanti akan dapat untung. So buat yang itu dulu. Nak buat air dengan rakyat, nak buat api dengan rakyat, kami tak dapat untung. So akhirnya keputusan itu ditentukan oleh tauke-tauke. Kalau nak lawan tauke akan kata, next pilihan raya kamu kena ingat, pilihan raya yang lepas siapa yang bagi duit? Aku bagi duit. Sekarang ini kalau kamu tak tolong aku, maka next pilihan raya aku takkan tolong kamu, kamu akan kalah. Jadi lobby dengan cara beginilah menyebabkan pemimpin kita sudah dibeli oleh tauke-tauke besar. Dan akhirnya keputusan mereka berdasarkan kepada keputusan tauke-tauke. Bukan lagi keputusan kepada pemimpin tersebut di jalanan. Kalau kita tengok, itu yang pemimpin berdasarkan kepada kehendak rakyat. Kita ambil contoh paling mudah lah. Selain daripada kerja kerajaan dan kerja bank, apa lagi yang dan juga kerja yang berkaitan dengan agensi-agensi yang daripada Semenanjung lah. Apa lagi tawaran kerja yang boleh ada kepada rakyat Sarawak? Kita tak ada satu tawaran kerja di mana selain daripada bekerja dengan orang, kita mampu untuk nak mengembangkan industri kita. Saya bagi contoh paling mudah lah. Penduduk Sarawak 2.6-2.7 juta. Tak ramai. Penduduk Sarawak ni tak ramai. Dia scattered over satu landasan yang panjang, yang besar. Kita tak ramai. Betul, penduduk kita tak ramai, tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi apa yang kita ada di Borneo? Kita ada Indonesia di Borneo. Kita ada Sabah di Borneo. Kita ada Brunei di Borneo.
Kenapa dengan tanah yang sebegitu besar, kita tak boleh hasilkan makanan kita sendiri yang kita boleh ekspor? Sarawak ni terkenal dengan apa tau? Dengan nenas dia. Mana dia nenas Sarawak sekarang ni? Mana dia industri nenas Sarawak? Ada orang buat. Orang buat industri nenas Sarawak. Persoalannya, orang tanam nenas sampai saujana mata memandang, kalau lepas tu dia nak jual ke mana? So dia kena ada industri hiliran. Dia kena ada industri huluan yang tukang buat. Hilirannya apa? Lepas dia dah tanam, siapa nak tin kan? Ada kilang buat tin. Akhirnya sampai kilang tu tutup. Sebab apa? Lepas tin, siapa nak pasarkan? Selepas pasar, ke mana? Kenapa orang tak kenal, orang Sarawak sendiri tak... Siapa sini pernah makan nenas Sarawak? Ya, nenas. Siapa pernah makan nenas Sarawak? Angkat tangan. Siapa pernah makan nenas Sarawak? Siapa tak pernah makan nenas Sarawak? Tak pernah makan nenas Sarawak. Tahu tak nenas Sarawak tu macam mana rupa dia? Angkatlah tangan. Angkat tangan. Tak pernah? Nanti pergi jumpa Haji Jas. Dia tahu macam mana makan nenas Sarawak. Nenas Sarawak ni kualiti dia tuan-tuan. Ui. Kita ambil 10 tu nak jumpa satu masam susah. Betul Kita ambil 10 nenas tu nak jumpa yang satu yang masam tu susah. Dia punya manis dia saya susah nak explain. Sebab saya baru makan minggu lepas. Manis dia tu saya susah nak explain. Tetapi dia nak tak kenal kenang je. Dia punya buah tu warna kuning. Dia kuning. Dia bukan macam nenas Johor, dia lain sikit. Dia kuning. Isi dalam ni kalau kita tengok, kalau orang Sarawak kata lelas lidah. Biasa kita makan nenas, dia akan rasa macam tajam-tajam kat lidah kan. Tapi nenas Sarawak tak. Makanlah banyak mana pun, dia tak rasa. Itu contoh. Tapi, promote nenas lah pula aku ni kan. Apa buah Sarawak yang ada, yang tak ada di tempat lain? Contohnya, buah kristal. Tempat lain tak ada buah kristal tau. Negeri lain tak ada buah kristal. Ini bukan kumpulan kristal Ini buah kristal. Sampai kawan saya dekat Kedah pesan, kalau ada buah daripada tahun lepas dia pesan, minta buah kristal sebab dia nak ambil benih dia. Nak tanam benih dia. Saya kata tak tahulah, ada buah sekarang. Tak ada. Bawa bunga. Bawa bunga. Kalau ada minta lah. Alright, set. Bang Saiful Nizam ada kawan seorang ada yang buah ni. So, dia nak tanam, cuba tanam dekat Kedah, tapi saya rasa tak berjaya lah. Kenapa? Sebab kita di Sarawak ni, kita ada tanah, atmosfer, kita ada tekanan udara. Tahu tak di Sarawak, di rumah, you all try tanam strawberry. Pernah cuba? Tanam strawberry. Sebab Sarawak, try tanam strawberry. Boleh? Bunga ros, hidup sih bunga ros semua tak? Cuba tanam kat Semenanjung, belum tentu hidup. Sebab tanah kita, cuaca kita, pressure kita, humidity kita lain. So kita ada sumber kemudahan yang sangat luas, dengan tanah yang sangat luas, dengan kemudahan yang ada. Tetapi pemimpin kita tak boleh nak fikir macam mana nak guna kemudahan tu. Sebaliknya dia wujudkan digital ekonomi yang mana internet pun dia kata susah nak dapat. Kita kata kampung tanpa wayar. Saya kata bukan kampung tanpa wayar, ini kampung tanpa internet pun. Tower pun tak ada, tuan-tuan dan puan-puan. Habis macam mana kita nak bercerita kampung tanpa wayar? Sebab itu dalam keadaan industri, keadaan ekonomi yang politik sekarang ini, saya kata kita kena mula buat perubahan. Dan perubahan itu saya kata, saya punya undi satu, tuan-tuan punya undi satu. Kalau kita satu tak cukup. Nak berubah, innallaha yurayyiru biqaumi hatta yurayyiru bi anfusihim. Lebih kurang ayat Quran macam tu. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum itu, melainkan dia merubah nasib dia sendiri. Allah tak akan merubah nasib kita, melainkan kita nak ubah nasib kita sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita nak pergi mengundi di Sarawak atau di Semenanjung, kat mana-mana negeri lah, kita mengundi, lepas tu naiklah pemimpin yang korup, yang tak pandai buat kerja. Lepas dia dah naik, kita maki dia, tak pandai buat kerja. Kita kutuk dia, kita marah dia sebab tak pandai buat kerja. Kampung tak ada air keluar macam air teh tarik. Lepas tu elektrik tak ada, benda tu tak ada, kerja tak ada, COVID tak tolong. Datang pilihan raya, kita undi dia lagi. Habis tu kita nak salahkan siapa? Salah YB ke salah kita? So kalau lepas ini, kalau tuan-tuan masih nak undi orang yang sama, jangan salahkan YB tu tak buat kerja. Sebab sekarang ini, pelantikan YB yang bukan yang berhormat, yang berhikmat itu di tangan kita.
Kita menentukan sama ada dia naik atau turun. Kalau kita punya mass cukup untuk kita nak berubah, kita akan berubah. Tapi tuan-tuan dan puan, kadang-kadang saya faham juga kenapa pengundi tak sokong. Dia kata, okey, aku nak buang BN, aku nak buang GPS, aku nak buang PBB. Aku nak sokong siapa? Aku nak sokong calon yang seterusnya. Siapa dia? Apa manifesto dia? Apa kelebihan dia? Apa dia boleh bantu aku? Calon ni pun tak boleh bawa diri dia sendiri. Macam mana dia nak tolong orang kampung? Itu contoh paling mudah kan? Itu benda tu yang kita kena faham. Situasi ini yang kita kena bawa dalam politik negara kita. Kita kata, betul, kalau kita nak berubah, kita nak suruh orang kampung berubah, betul. Tapi calon kita kena orang yang betul. Parti yang kita nak bawa kena parti yang betul. Visi dia kena visi yang betul. Kita tak naklah nanti pemimpin yang masuk ke dalam Dewan Undangan Negeri ke Parlimen tu lagi teruk daripada BN sebelum ni. Ada. Dia dipilih sebab apa? Sebab konon-kononnya memang kita tak nak bagi dia menang. Tak nak bagi dia menang sebenarnya. Okey. Itu Sarawak, itu janji-janji. 1 bilion. LRT. Dulu cerita LRT 8 bilion, 10 bilion. Orang kampung ni main cerita bilion dia. Wah. Hebat pemimpin Sarawak ni. 8 bilion, you. 5 juta mayah, you ke? Untuk setiap dun. Tapi itu sekadar air liur yang 5 juta, 5 juta, 10 juta, 10 bilion. Kemana duit dia? Kita tak tahu. Okey? So itu mengenai politik Sarawak. Banyak janji-janji Abang Jo yang tak boleh nak ditunaikan sekarang pun. Banyak janji-janji tak boleh nak ditunaikan sekarang ni pun. Dan kita mempersoalkan ke mana perginya duit-duit yang kita bawa selama ini. Duit-duit yang ada dalam Sarawak sekarang di mana? 4 bilion bantuan federal tahun lepas. Ke mana duit tu? Ke mana duit 4 bilion yang tahun lepas? Najib bagi 4 bilion, PH bagi 4 bilion. Ke mana duit itu dibelanjakan? Okey? Jadi itu merupakan cerita tentang Sarawak. So seterusnya, kita bawa pula hari ini. Okey, kita bawa cerita kedua. Dan cerita terakhir kita hari ini, insya-Allah. Berkenaan dengan perjumpaan. Perjumpaan Amanah, Parti Amanah, perjumpaan DAP, perjumpaan warisan dengan Tun Mahathir. Dia pergi berjumpa dengan Tun Mahathir pada hari ini di saya tak tahu kat mana lah, ada satu tempat perjumpaan itu, dan dia ambil gambar dan dimasukkan dalam sosial media. Jadi ramai yang bertanya, sebenarnya apa yang berlaku ni? Kenapa berlaku pertemuan? Siapa mereka? Kenapa itu, kenapa ini dan sebagainya? Apakah DAP dan Amanah telah mengkhianati mandat yang diberikan oleh Pakatan Harapan? Sepatutnya mereka ini bersama dengan Pakatan Harapan. Kenapa mereka sekarang ini nak jumpa dengan Tun Mahathir? Okey, sebelum kita nak tengok peristiwa itu, kita kena tarik balik beberapa hari yang lepas. Pertama, Pakatan Harapan telah menyatakan bahawa mereka berdiri teguh di bawah pilihan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia. Itu kita kena jelas dahulu. Pakatan Harapan telah mengeluarkan kenyataan bersama bahawa Perdana Menteri Malaysia adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tidak ada question. No question about it. So kalau sekiranya kita menang, maka itu adalah cara untuk, dan itu adalah kehendak. Itu adalah persetujuan yang telah dipersetujui oleh Pakatan Harapan. Itu yang pertama. Kemudian semalam Mahathir menyatakan bahawa dia telah tarik diri, withdraw daripada Pakatan Harapan Plus. Semalam saya kata, kalau tak kahwin, macam mana kita nak kata dia bercerai? Kahwin pun tak, macam mana dia katakan bercerai? Itu merupakan angan-angan dan juga imajinasi Mahathir lah. Tak apa, itu kita biarkan dia. Tapi maksudnya dia kata, tidak ada lagi Pakatan Harapan Plus. No more Pakatan Harapan Plus. Kami nak pergi sendiri sekarang ini. Kami nak pergi sendiri, kami akan bersama dengan warisan membentuk blok kedua pembangkang. Dengan warisan 15 kerusi. Sedangkan Pakatan Harapan, dia ada 92 kerusi campur dengan Barubian 94 kerusi. Lebih kurang macam itulah. Saya tengok. Lebih kurang macam tu. Tapi dia ada kerusi dia sendiri. Okey, 90 lebih. Berbanding dengan 16 daripada warisan dan juga Mahathir ni. Isu dia, bila dia cakap macam tu, dia seolah-olah kenapa dia nak cakap macam tu? Ini, kenapa nak kena buat announcement? Saya break away daripada PH Plus. PH Plus tak akan wujud lagi, bla 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 dan sebagainya. Kenapa? Dia nak menunjukkan bahawa tuan-tuan, dia nak tunjukkan Mahathir ni, dia nak tunjukkan bahawa dia masih relevan dalam politik. Saya katakan beberapa bulan lepas, saya kata, di atas pentas ni, kita umpamakan, di atas pentas tu ada 222 orang berdiri di atas pentas. Untuk seseorang itu kekal relevan, dan pentas tu kecil je. Dan depan sekali hanya seorang, dua orang, tiga orang je boleh duduk.
2-3 orang je boleh berdiri. Untuk dia masih nampak, dia mesti buat sesuatu. Dia panggil a stunt. Dia mesti buat sesuatu lah. Dan sesuatu yang dia buat itu, apa dia? Dia tonjol lah, konon-kononnya dia ni sekarang ini, nak membentuk kerajaan baru. Dia akan buat undi tidak percaya kepada Muhyiddin. Dia nak buat undi percaya kepada Mahathir. Dia macam-macam lah dia buat. Dia kena nampakkan diri dia relevan. Bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim, prioriti kita sekarang ini adalah rakyat. Kita tak nak rakyat susah. Rakyat fikir sekarang ni adalah, apa aku nak makan lepas ni? Dia tak fikir kerajaan Perikatan Nasional ni tak bagus, kita kena tukar kepada kerajaan Pakatan Harapan. Dia tak fikir benda tu dah sekarang ni. Benda dah berlalu. Tuan-tuan dan puan-puan, betul. Kita bercakap tentang mandat rakyat pada sepatutnya hari Mahathir hantar 29 hari bulan Februari. Itu mandat rakyat. Tapi bila bila Muhyiddin Yassin dah mengangkat sumpah pada 1 hari bulan Mac 2020, pada ketika itu tak payah cakap pasal mandat rakyat dah. Sebab Agong dah buat keputusan. Kalau betul nak buat mandat rakyat juga, nak ambil alih juga, maka kita tak ada bezanya dengan PN, tuan-tuan dan puan-puan. Dia bukan pintu belakang, betul. Tetapi dia mengucak-acirkan lagi politik kita. Dan politik ini memerlukan, ekonomi kita memerlukan kestabilan politik. Tanpa kestabilan politik, ekonomi kita akan mendatar, akan menurun. Saya tak setuju Azmin kata bahawa kadar kemiskinan di Malaysia 0.4% saja. Saya tak setuju. Maksudnya daripada 1,100 orang, kurang daripada seorang kosong. Miskin. Tuan-tuan dan puan-puan, dekat kampung kita, 10 rumah, berapa orang miskin? 10 rumah, berapa orang miskin? Sekurang-kurangnya 2 atau 3 mesti miskin. Tengok tempat. Tempat saya boleh kata, 10 rumah saya jalan, sekurang-kurangnya 4 atau 5 mesti miskin. Sebab itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kita pun, saya pun, kita kena guna kemiskinan. Macam mana kita nak tahu kemiskinan? Kita tengok gaji, kita tengok pendapatan. Itu satu faktor. Kita kena ada banyak faktor kepada kemiskinan. Dipanggil multi-dimensional poverty index. Kemiskinan mesti nilai bukan setakat pada gaji. Kita tanya soalan, anak-anak dia dapat makanan berkhasiat ke tidak? Maksudnya apa makanan berkhasiat ni? Okey, dia mungkin tak bekerja, dia mungkin tak dapat kerjaan, tak dapat gaji bulan-bulan, tetapi anak dia makan sayur, makan buah, makan yang cukup, makan nasi, makan ikan yang segar, maka dia bukan miskin. Dia tidak dikonsider miskin. Sebab rumah di sekeliling ni makanan cukup. Tapi kita ada soalan kedua. Akses dia, laluan dia kepada kesihatan cukup ke tidak? Kalau tak cukup, masih miskin. Walaupun makanan dia sihat tadi, tapi kesihatan tak cukup. Maksud kesihatan ni, kalau dia kena tiba-tiba dia kata dia kena kanser, dia dapat tak rawatan kanser? Siapa tadi? Ada kawan kita, dia kata, oh ya ada, kawan kita dah balik dah tadi. Dia kata apa? Dia kena kanser rahim. Dia kata untuk appointment test, hospital kerajaan, bulan 9 nanti. Masa tu dia dapat detect awal tahun ni. Untuk test kerajaan, bulan 9 nanti baru turn dia boleh ambil. So dia terpaksa spend RM2,000 untuk dia pergi hospital klinik swasta untuk dapatkan test dia tu. Sebab nak tunggu biopsi, nak tunggu kerajaan punya tu 9 bulan lagi baru dapat, tuan-tuan dan puan-puan. Orang nak kena kanser, nak kena ke tak kena ni? Datang pada masa tu dah stage 3, dah meninggal lah dia. Jadi kalau akses kepada kesihatan tu tak ada, still kita dianggap miskin. Nah, balik kepada cerita kita tadi. Mahathir punya cerita. Daripada situ kalau kita tengok bahawa pertemuan itu atas tujuan apa? Mahathir dah keluar daripada Pakatan Harapan Plus, PH dah menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim. So apa tujuan pertemuan tersebut? Ramai orang marah. Ramai suruh saya hentam amanah, hentam DAP, dia kata. Sabar tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita tengok read between the lines, kita kena faham satu perkara. Betul, Mahathir itu dah keluar daripada Pakatan Harapan Plus, tak wujud. Pertemuan itu adalah untuk menyusun beberapa usul yang akan dibawakan di dalam parlimen. Itu kita kena faham. Usul yang akan dibawakan di dalam parlimen akan dibawa di dalam parlimen yang akan datang ini. Sekiranya kita tidak align, dua blok ini tidak align, siapa sokong usul mana,
maka benda itu akan jadi masalah. Contohnya, antara usul yang akan dibantah adalah usul menukar speaker. Menukar speaker Dewan itu memerlukan usul. Usul itu menyatakan bahawa ada 2 calon. Maka untuk 2 calon ini dipilih satu, hendaklah dilakukan undian. Dan undian itu mestilah dia ada 2 cara. Kalau baca peraturan mesyuarat parlimen, dia kata bahawa, saya tak ingat pada peraturan mesyuarat yang mana, untuk memilih kalau sekiranya ada lebih daripada satu calon speaker, maka undian hendaklah dilakukan. Ada 2 cara undian. Satu dengan cara angkat tangan. Satu dengan cara bertulis. Masalah dengan angkat tangan ialah, kalau dia angkat tangan, maka orang tahulah, oh, orang UMNO pun sokong speaker PH. Masalah. Jadi orang takut, en bloc. So caranya sepatutnya cara bertulis. Kita tak tulis nama kita, tetapi kita bagi setuju atau tidak setuju. Yang mana? Contohnya A dengan B. So, walaupun A ni orang PH, B bukan orang PH, orang UMNO akan bila A juga, berkemungkinan, kita pun tak tahu. So, daripada situ, baru kita nampak, rupanya Muhyiddin Yassin ni tak dapat sokongan. Sebab itu, dia nak elakkan supaya undian di atas kertas. So, pertemuan itu bertujuan dengan arti kata lain, membincangkan usul-usul ini agar kita tidak bercanggah. Agar kita tidak bercanggah pendapat. Jangan seorang ni kata, oh, saya nak angkat tangan, seorang ni kata, saya nak tulis kertas. Itu contoh. Kita tak nak perjagahan tersebut berlaku. Itu yang pertama. Kedua, bila kita masuk ke dalam Dewan, yes, kita different block, tetapi objektif kita sama. Iaitu menumbangkan kerajaan kleptokrat. Kerajaan yang menyusahkan rakyat ni, betul. Tetapi nada kita sebagai pembangkang kena sama. Okey, katalah saya ni salah. Memang betul dia orang nak jumpa pintu belakang dengan Mahathir. Nak membelakangi PKR. Tuan-tuan dan puan-puan, Amanah dan DAP bukan bodoh. Amanah dan DAP bukan bodoh. Soalan saya mudah aja. Lepas ini, Mahathir parti apa? Mahathir parti apa? Bersatu Hitam tu parti apa? Dia nak join parti apa? Bersatu dia tak boleh join dah. UMNO confirm tak akan terima dia. Amanah. Mahathir nak join Amanah. Ramai orang Amanah akan letak jawatan kalau Mahathir join Amanah. Dia nak join DAP. Mampus dia nak join DAP. Dia lagi benci DAP daripada benci Anwar Ibrahim. So dia nak join apa lepas ni? Kemana karier politik dia? Sebab tu saya kata 2-3 hari lepas. Kemana karier politik Mahathir Mohamad? Kemana arah tuju mereka? Kalau tidak kembali kepada UMNO. Tapi nak kembali kepada UMNO, dia kena pastikan bahawa Zahid Hamidi, bahawa Najib Tun Razak masuk jail. Baru dia boleh balik kepada UMNO. Kenapa? Mereka ini adalah penghalang kepada dia nak kembali kepada UMNO. Tuan-tuan dan puan-puan, you all ingat, diorang nak jatuhkan Najib tu untuk apa? Bersatu nak jatuhkan Najib tu untuk apa sebenarnya? Bersatu nak jatuhkan Najib sebab Najib buang Muhyiddin Yassin. Bukan sebab 1MDB. Sebab Najib buang Muhyiddin Yassin. Memanglah Muhyiddin Yassin bercakap tentang 1MDB. Tetapi itu bukan sebab utamanya. Muhyiddin Yassin dulu bercakap tentang 1MDB sebab nak jatuhkan Najib. Supaya dia boleh naik. Sebab dia timbalan masa tu. Cuma kekuatan dia tak cukup. Dia dibuang awal oleh Najib. Jadi bila dibuang awal oleh Najib, dia fikir pada masa itu, macam mana nak lawan Najib? Macam mana kita nak lawan Najib ni? Cara nak lawan Najib, kita kena bekerjasama dengan musuh kita. Prinsip dia, my enemy's enemy is my friend. My enemy's enemy is my friend. Musuh kepada musuh aku adalah kawan aku. So, pura-pura dia datang jumpa Anwar Ibrahim. Datang jumpa Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita kena bentuk satu pakatan menentang 1MDB. 1MDB bukan hangguk kau. Kenapa? Itu bukan 1MDB. Itu sebenarnya keraya politik mereka. Untuk apa? Nak tumbangkan Najib. Kenapa nak tumbangkan Najib? Bila mereka berkuasa, siapa pegang KDN? Muhyiddin Yassin. Siapa Perdana Menteri? Mahathir Mohamad. Rancangan mereka, bila dah jatuh UMNO, masukkan mereka ke dalam penjara, kita keluar, masuk UMNO. Ambil alih UMNO. Atau kalau kita tak ambil alih UMNO sekalipun, kita keluar dalam keadaan kita membentuk Bersatu dan UMNO dan kita lawan. Sebab itu Mahathir mewujudkan mufakat nasional.
Dia bawa orang Melayu bersama pada masa itu. Yang ini yang DAP tak nampak. Dia sebenarnya nak lawan Najib bukan sebab 1MDB, tuan-tuan dan puan. Sebab dia dibuang oleh Najib pada waktu itu. Jadi bila dia dibuang, dia tahu karier politik dia tak boleh pergi jauh melainkan bekerjasama. Dan tiba-tiba menang. Itu kita kena bagi kudos jugalah menang. Tapi bila dah menang, dalam keadaan menang itu, dia ingat bolehlah dia bekerjasama. Maka dibuatlah satu pakatan untuk melihat sama ada boleh tukar kerajaan atau tidak. Azmin yang buat. Azmin jumpa orang UMNO, tuan-tuan dan puan. Azmin jumpa orang UMNO. Azmin jumpa orang UMNO untuk tujuan apa? Nak tengok ada kekuatan atau tidak. Kita nak gabung parti baru. Disebut Muafakat Nasional. Untuk tujuan apa? Cuba kita fikir logik. Kita fikir logik dalam keadaan sekarang ini. So, permainan mereka ini atas tujuan lain nak swingkan UMNO tu. Tujuan mereka nak ambil alih UMNO tu je. So, sekarang ini bila ada gabungan ini, gabungan yang kita tengok perjumpaan hari ini. Sebab tu saya kata berhati-hati bila bermain dengan ular. Ular berbisa ni berhati-hati. Kerana apa? Suka atau tidak, dia boleh terus mematuk. Dia boleh terus mematuk kita. So, perancangan-perancangan ini tak pernahlah pasal 1MDB, kleptokrasi lah apa semua tu. Tak pernah. It's about taking over UMNO. It's about taking over UMNO. Azmin nak ke mana lepas ni? Azmin kata, PKR parti yang tak relevan. Dia kata keluar kenyataan hari ni. Dia kata PKR parti relevan 20 tahun nak jadi Perdana Menteri, dia tak jadi-jadi. Dia kata, kita tak ada masalah 20 tahun tak jadi Perdana Menteri. Dia tak jadi, Anwar tak jadi Perdana Menteri pun kita tak ada isu. Sebab kita kata, nak jadi Perdana Menteri itu tujuan dia apa? Untuk reform, untuk islah, untuk betulkan negara. Kalau Anwar tak jadi Perdana Menteri, kita ada 10 lagi orang macam Anwar yang boleh jadi Perdana Menteri. Yang penting kita nak bentuk kerajaan yang telus. Kita nak bentuk kerajaan yang betul-betul membantu rakyat. Bukan kerajaan yang boleh untuk pentingnya diri sendiri. Bila dah menang, berbagi kerusi GLC. Bila dah menang, berbagi kerusi menteri. Orang-orang macam ni yang kita nak tentang. Sistem macam ni yang kita nak tentang. Nak jadi YB untuk cari makan. Ini masalah. YB untuk cari makan. Jadi dalam keadaan yang ada sekarang ini, politik yang ada sekarang ini, politik yang ada. Orang kata politik ini kotor. Tuan-tuan, politik tak kotor, tuan-tuan. Yang mengotorkannya adalah orang-orang di dalam politik. Politik tak kotor. Politik ni macam pisau. Contoh ini pisau lah. Politik ni macam pisau. Kita tak boleh kata pisau tu jahat. Dia tengok siapa guna pisau tu. Kalau orang guna pisau tu untuk bunuh orang, maka yang jahatnya bukan pisau. Yang jahatnya orang itu. Tapi kalau kita guna pisau tu untuk potong sayur, bagi makan anak-anak kita, yang baiknya bukan pisau. Yang baiknya orang itu. Sama juga politik. Politik itu kita gunakan untuk apa? Untuk kebaikan ke untuk kejahatan? Sebab itu saya tak setuju bahawa orang kata politik ini politik itu kotor. Politik tak kotor, tuan-tuan. Yang kotor manusia yang mencorakkan politik. Itu berbalik kepada cerita Mahathir tadi. Pertemuan itu atas dasar apa? Kita kena faham pertemuan itu atas dasar nak alignkan. Okey, katakanlah mereka bukan untuk align. Memang katalah nak tinggalkan Anwar. Anwar tinggal seorang-seorang. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bagi tahu kepada DAP dan kepada Amanah. Ini bukan hentam. Ini saya nak bagi tahu realiti. Saya dah cakap benda ni. Kamu kalau sekiranya nak pergi pun tanpa PKR, siapa nak lead? Siapa nak bawa? Amanah nak bawa? Mahathir nak bawa? Lim Guan Eng nak bawa? Siapa? Siapa yang akan bawa? Haluan itu siapa yang akan bawa? Jadi persoalan-persoalan ini kita kena tanyakan. Dan bila kita tanyakan persoalan ini, akhirnya kita akan fikir, oh, tak boleh nak bawa. Oh, Anwar Ibrahim boleh bawa ke? Yes, Anwar Ibrahim boleh bawa. Dan kita telah buktikan bahawa kita boleh bawa. PRU14 kita guna logo Parti Keadilan Rakyat, tuan-tuan dan puan-puan. Di seluruh Malaysia kecuali Sarawak, kita DAP pakai bendera DAP. Seluruh Malaysia pakai bendera yang sama. Dan kita telah buktikan. Kita boleh, insya-Allah. Jadi sebab itu, saya dalam situasi yang ada sekarang ini, saya nak bagi tahu bahawa keperluan untuk kita bersatu, yes, ada. Namun begitu, kalau ditakdirkan kami jalan sendiri, kami tidak gentar. Sudahkah kami bersedia? Sudah.
Mampukah kami menang? Belum tentu. Menang belum tentu, tapi kalah pun belum tentu. Kita kena ingat UMNO dalam keadaan lemah sekarang ini. Dengan pemimpin dia ditangkap, masuk penjara dan sebagainya. Kita kena ingat Bersatu pun dalam keadaan berpecah. Amanah tak ada grassroots. DAP dalam keadaan tak boleh diterima oleh orang Melayu. Hadapi realiti ini. Kenapa tak boleh faham bahawa kamu tak boleh gerak? DAP tak boleh bergerak di kawasan orang Bumiputera dan Melayu. Kita perlukan juga orang-orang Melayu. Amanah tak boleh bergerak di kawasan orang Cina. Orang-orang bukan Melayu tak boleh terima Mahathir. Terima hakikat ini. Kenapa tak boleh terima? Susah sangat ke? Atau masih lagi orang kata kemaruk kepada kuasa dan jawatan menteri itu sehingga terkesima dengan kemanisan sedikit kuasa yang pernah disentuh dahulu? Adakah itu sebabnya? Maka kalau itulah sebabnya, minta maaf saya kata, anda bukan berada di atas landasan reform. Bercakaplah tentang reform dan sebagainya. That is not reform. That is personal gain. So apa pertemuan hari ini? Kononnya saya baca bahawa untuk realignkan pembangkang dua blok ni. Okey, tak apa kalau betul, Alhamdulillah. Tapi kalau tujuannya sebaliknya, masih lagi nak berkira-kira nak jadi Perdana Menteri, masih lagi berkira-kira nak tukar kerajaan, masih lagi berkira-kira nak jadi pegang jawatan menteri, maka itu tak payahlah. Saya dah kata, terus move on. Rakyat tak nak fikir sekarang ni, aku nak makan apa? Harga minyak dah naik, tuan-tuan dan puan-puan. Harga minyak dah naik 7 sen dah. Tak lama lagi dia akan cecah. RON 97 apa? RM2. Sepatutnya harga shilling RM2.08. Saya nak tengok naik ke tidak harga minyak RON 95 ni. Harga diesel dah naik. Harga diesel naik, harga minyak naik. Apa nama? OPR, overnight OPR tu apa? Overnight something rate yang di bawah bank negara tu dah diturunkan untuk menunjukkan apa? Bahawa pinjaman sekarang makin turun. Sebaliknya Azmin kata apa? Masa ini bukan masa untuk berjimat. Hendaklah kita berbelanja. Betul. Untuk kita nak cyclekan ekonomi, kita perlu berbelanja. Soalannya berbelanja atas apa? Kat mana duit dia? Pendapatan dia daripada mana? Itu soalan yang kita nak tanya. Kamu menteri, gaji kamu RM10,000. GLC kamu pegang. Projek-projek kamu dapat. Pergi bercuti luar negara RM500,000. Anak kawan pun berjuta. Boleh kamu cerita. Bagi rakyat yang makan pagi pun tak tentu. Makan esok malam ini pun belum pasti. Mereka ni nak bercerita tentang apa? Simpanan. Jangan kata nak menyimpan, nak belanja pun tak ada duit. Duit simpanan pun terpaksa dikeluarkan. Emas pun kena gadai. Jadi dalam keadaan yang ini, yang crucial ini, jangan bercakap bodoh. Jangan bercakap perkataan yang boleh mendatangkan kemarahan kepada rakyat. Sepatutnya kamu kena cakap sebagai Menteri Ekonomi. Kononnya Menteri Ekonomi. Apa yang kerajaan boleh buat? Mana dia pelan ekonomi jangka panjang dan jangka pendek tu? Bantuan geran dibagikan kepada syarikat. Mana dia? Belum sampai beberapa bulan dah habis. Sebab apa? Kroni dah sapu dulu. Jadi rakyat yang memerlukan ini tak dapat. Kroni dah sapu habis. Rakyat yang memerlukan tak dapat. Jadi bantuan prihatin tu memang bantuan jadi bantuan tak prihatin. Itu kan yang kita nak. Keadaan ini yang kita nak, situasi kita nak bentuk, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi tak apa. Saya dah bergerak. Ini saya di Sarawak hari ini. InsyaAllah bulan 9 nanti saya akan ada di Pahang. Hujung bulan 9 saya ada di Kuantan. Tengah bulan 9 saya akan ada di Kuantan, di Pahang lah. Saya akan bermula tour saya di Kelantan, Terengganu. Saya Pahang, naik Kelantan, Terengganu, kemudian Pahang balik. InsyaAllah. Jadi sesiapa yang ada tawaran nak menawarkan rumah homestay ke, kalau ada surau-surau yang boleh dibuka ke, yang kami boleh tidur, yang boleh kami mandi, bagi tahu. InsyaAllah kita tak ada masalah. Kita boleh datang, kita boleh tidur situ. Tak ada, kita tak ada isu. Duit, parti tak bagi duit, kita nak berjalan ni tuan-tuan. Tak ada, parti tak bagi duit. Tapi kami nak jalan ni atas tujuan apa? Atas tujuan kesedaran kita sendiri. Tapi nak kenal ada duit, minyak pun kena bayar juga kan. Mana ada minyak free? Maka kami akan ada jual merchandise lah, insyaAllah. Kita akan ada baju-baju kita jual nanti. Kita adalah menyerah hati, bolehlah belilah nanti. Kalau ada, belilah.
Bulan 9 saya di Pahang. Bulan 8 ini saya akan tour Sarawak. InsyaAllah tour Sarawak. Tapi Sarawak pun bukan seluruh Sarawak lah. Masih lagi area-area saya. Pada bulan 8 ni insyaAllah. Dalam Melaka insyaAllah bulan 8 juga. Melaka Negeri Sembilan Johor pun bulan 8. Saya tengok keadaan tu macam mana nanti. Bila hari raya? Hujung bulan ni? Hujung bulan ni kan? 31 kan? Julai. So, lepas raya haji lah, kita akan teruskan kita punya tour kita insyaAllah. Kerja kita dah jalan, kita dah berjalan, kita dah bergerak. So insyaAllah itu saja daripada saya malam ini. Yang penting tuan-tuan dan puan-puan, saya kata bahawa pertemuan itu tidak lain untuk realign. Sebagaimana yang saya tahulah. Tidak lebih dan tidak kurang daripada itu. So jangan melatah sangat. Tapi kalau sekiranya bukan untuk realign pun kita tak ada isu lah. Kita dah bergerak, jentera kita dah bergerak, kita dah bekerja. Dan kita akan terus bekerja ini insyaAllah. Yang penting tuan-tuan sampaikan kepada rakan-rakan. Ambil video ini, sharekan kepada rakan-rakan. Pastikan bahawa kita terima data yang sebenarnya. Malam esok, kalau tidak ada aram melintang, saya akan bersiaran pada malam esok. Dan kita akan berjumpa lagi. InsyaAllah. Selamat malam, selamat beristirahat. Lawan, tetap lawan. Terima kasih.